Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kumpulan kami akan membentangkan mengenai tugasan kedua kerja khusus bagi subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia TITAS mengenai isu-isu kontemporari tamadun Islam dan tamadun Barat dari sudut hegemoni Barat dan globalisasi media, ekonomi, politik, sosial dan hak-hak asasi manusia serta kesan kepada tamadun Islam di Malaysia. Sebelum kami membentangkan tugasan kami, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu pertama Nur Azhar binti Ibrahim, saya sendiri sebagai selaku pembentang pertama, Nur Soleha binti Saidi selaku pembentang kedua dan Nur Ala Najwa Azmir Iwan selaku pembentang ketiga. Baiklah, sebelum kita menelusuri, kita berbincang mengenai isu-isu kontemporari dalam tamadun Islam dan Barat dari sudut hegemoni Barat, kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai definisi hegemoni Barat itu sendiri. Apakah yang dimaksudkan dengan hegemoni? Siapakah yang mencipta perkataan hegemoni ini? Jadi marilah kita sama-sama berbincang mengenai definisi hegemoni ini. Baiklah, apa sebenarnya hegemoni ini? Dari mana datangnya hegemoni ini? Hegemoni ini merupakan satu konsep yang datangnya dari pemikiran Barat tersendiri. Dan namun, apakah yang dimaksudkan dengan hegemoni ini dan di manakah asalnya perkataan hegemoni ini? Jadi hegemoni merupakan perkataan bahasa Inggeris yang asalnya dipinjam dari bahasa Yunani, iaitu hegistai, yang bermaksud tulik, untuk menguasai. Dan konsep hegemoni ini kebanyakannya digunakan oleh ahli-ahli sosiologi untuk menjelaskan mengenai fenomena terjadinya usaha untuk mempertahankan kekuasaan oleh pihak penguasa. Jadi kita lihat pula apakah yang dimaksudkan, apakah definisi hegemoni berdasarkan tokoh-tokoh yang telah berbincang mengenai definisi hegemoni ini sendiri. Kita lihat pula definisi hegemoni ataupun pendapat tokoh mengenai hegemoni ini, iaitu teori Gramsci 1891 hingga 1937 dan tokoh Ghazali 1968. Okey, menurut teori Gramsci, hegemoni ini dikaitkan dengan konsep hubungan antara kelas-kelas masyarakat tertentu, iaitu kelas-kelas yang lebih dominan, mereka akan memonopoli kelas-kelas yang lain dari segi ekonomi, dari segi budaya dan juga moral. Dan kelas-kelas ini sebenarnya menggambarkan suatu hubungan yang bersifat monopoli dan dominasi antara kelas masyarakat atasan dan juga kelas masyarakat bawahan dalam sesebuah negara. Dan menurut Ghazali 1968 pula, bagi beliau, hegemoni Barat ini bukan sahaja terletak pada kekuatan tentera semata-mata, namun ianya menguasai aspek-aspek penting seperti aspek nilai, aspek budaya dan juga aspek agama. Definisi hegemoni ini juga dapat dilihat dalam istilah bahasa Inggeris yang bermaksud pengaruh ataupun penguasaan, dan dalam Kamus Dewan Bahasa, hegemoni ini bermaksud satu pengaruh ataupun dominasi yang dilakukan oleh sesebuah negara kepada negara-negara lain yang merangkumi pelbagai sudut seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, ketenteraan, pendidikan dan juga perdagangan. Baiklah, dalam hegemoni sendiri, terdapat satu kelompok yang mendominasikan ini telah berhasil untuk mempengaruhi kelompok-kelompok yang telah didominasikan untuk mereka menerima nilai-nilai moral, politik dan juga budaya yang datang dari kelompok dominan, iaitu kelompok yang lebih berkuasa ataupun kita panggil negara-negara yang lebih berkuasa. Negara yang mendominasikan, mereka berhasil mempengaruhi negara yang didominasi untuk menerima pendapat mereka, menerima nilai-nilai mereka, menerima politik mereka, menerima budaya mereka, dan kerana mereka mempunyai kuasa yang lebih besar seperti pengaruh Barat, seperti tamadun Barat. Contohnya Amerika Syarikat sendiri. Amerika Syarikat, mereka telah memperluaskan pengaruhnya ke atas negara-negara lain untuk mereka mewujudkan negara-negara sekutu ataupun dikenali sebagai untuk menjalinkan hubungan sateliti bagi memperluaskan lagi jaringan pengaruhnya terhadap negara-negara lain. Sebagai contoh,
Barat, mereka menuduh kumpulan Islam Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama. Barat, mereka terus menggerakkan kuasa-kuasa ketenteraan mereka di bumi Asia Barat untuk tujuan menghapuskan kumpulan pengganas ini. Sedangkan kumpulan Islam Al-Qaeda ini bukanlah satu kumpulan yang dianggap sebagai pengganas, namun disebabkan oleh ketamakan mereka untuk mempengaruhi dunia pada waktu kini, mereka telah mengaburi mata-mata dunia dengan mengatakan bahawa kumpulan Islam pada hari ini adalah kumpulan yang sangat ganas dan perlu ditakuti oleh semua masyarakat di dunia. Baiklah, setelah kita menelusuri, kita berbincang mengenai definisi hegemoni ini, dapatlah kita lihat bahawa Barat ini mempunyai pengaruh yang sangat besar, kekayaan yang sangat tinggi, dan ini memberi peluang yang sangat luas kepada mereka untuk mereka menguasai dunia. Namun umat Islam pada hari ini, tamadun Islam di Malaysia pada hari ini, mereka dapat menerima pemikiran Barat ini sebagai satu kebiasaan dalam kehidupan seharian mereka. Dan kalau kita lihat pengaruh-pengaruh Barat ini seperti pakaian, budaya dan sebagainya, kebanyakannya remaja-remaja pada zaman kini yang lebih terikut, kerana Barat mereka akan menyasarkan remaja kerana remaja mereka suka akan keseronokan dan kegembiraan dan kebebasan. Jadi disebabkan inilah remaja mudah terikut kepada pengaruh Barat, dan mereka menjadikan pengaruh Barat ini, mereka menjadikan hegemoni Barat ini sebagai satu sebagai satu aktiviti seharian mereka dalam kehidupan mereka. Dan perkara ini sepatutnya kita sebagai umat Islam dalam tamadun Islam di Malaysia, kita perlu perlu menjauhkan diri daripada pengaruh-pengaruh ini, kerana kita telah tahu dalam firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat yang keempat, dan telah kami buat keputusan untuk Bani Israel di dalam kitab, sesungguhnya kamu akan membuat bencana di muka bumi 2 kali dan kamu menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Jadi di sini kita dapat lihat, kita dapat tahu bahawa Barat ini akan menjalankan pelbagai muslihat untuk menarik perhatian umat Islam dan menghancurkan tamadun Islam itu sendiri. Sama seperti firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 82 yang bermaksud, sesungguhnya engkau dapati yang paling keras memusuhi orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Dan kita dapat tahu juga orang yang mempersekutukan Tuhan ini adalah Barat, kerana Barat mereka menciptakan sesuatu teknologi, contohnya suatu teknologi ataupun mencari idea, mereka tidak berpandukan kepada Tuhan, kepada Allah SWT, tapi mereka lebih kepada ingin menghancurkan tamadun Islam sendiri, ingin menarik perhatian tamadun Islam daripada mengikut surah Allah dan menyekutukan Allah. Jadi inilah perkara yang kita takuti untuk generasi-generasi akan datang. Jadi itu sahaja bagi pengenalan kepada definisi hegemoni. Sekarang kita lihat pula isu-isu kontemporari dalam globalisasi media, sosial, politik, ekonomi dan hak asasi manusia. Media. Seperti yang semua telah tahu, media komunikasi ini merupakan satu alat utama yang digunakan untuk menyebarkan maklumat ataupun informasi, terutama dalam konteks pembangunan tamadun sesebuah bangsa. Dan kalau kita lihat pada hari ini, negara yang paling besar pengaruhnya terhadap media ialah negara Barat, negara Amerika Syarikat, negara Eropah. Jadi kerana peluang mereka ada ini, mereka telah memonopoli media komunikasi pada dunia, dan mereka telah berjaya menguasai media dunia dengan menyebarkan segala berita dan juga maklumat yang banyak berpihak kepada pihak Barat. Dan dengan peluang inilah mereka juga menindas mana-mana negara yang membelakangi mereka, terutama negara-negara Islam. Dan tamadun Barat ini juga, Amerika Syarikat dia mengeluarkan program-program yang berunsurkan kejahatan, mengeluarkan program-program dalam media yang berunsurkan kejahatan, yang memberi galakan untuk melakukan jenayah, menimbulkan keraguan terhadap akidah, dan juga banyak kepada unsur-unsur untuk menghancurkan akhlak serta nilai-nilai murni.
Seperti kita tahu, jika remaja pada hari ini melihat media dari semasa ke semasa, mereka tidak mustahil untuk mereka terikut dengan pengaruh barat ini, dan inilah yang kita bimbangkan. Dan media massa masyarakat Islam dan Arab juga pada masa kini dipengaruhi sepenuhnya oleh media massa kapitalis di barat dan juga sosialis di timur. Dan dengan media ini, pihak barat mereka menggunakan media dengan melemparkan tuduhan-tuduhan palsu kepada negara-negara Islam. Mereka juga mengaitkan Islam ini dengan kejahatan, dengan kegiatan terorisme dan subversif yang sangat-sangat memberi kesan kepada keamanan dunia. Sebagai contoh, satu isu iaitu peristiwa pengemboman Oslo pada bertarikh 22 Julai 2011, di mana media barat pada waktu itu telah membuat pelbagai spekulasi di mana tuduhan-tuduhan pengemboman itu dilakukan oleh pelampau Islam ataupun kumpulan pengganas dari dunia Arab. Ini mereka memburukkan lagi berita itu, memburukkan lagi tabadur Islam, memburukkan lagi nama Islam dalam sebuah akhbar di Nova Scotia, yang akhbar ini mengeluarkan lakaran kartun yang menggambarkan dua orang lelaki yang memakai turban, berjanggut panjang dan berbaju longgar, dan dengan mengatakan bahawa pengeboman di Oslo dijalankan secara sempurna. Dan perkara ini telah membawa kesan yang negatif kepada tamadun Islam dan juga tamadun Islam di Malaysia. Kerana media, seperti kita tahu, media merupakan alat utama di dunia yang dilihat oleh semua negara-negara. Jadi apabila mereka melakukan perkara sebegini, mereka barat mempengaruhi dunia dengan media sebegini, ianya sangat memberi kesan kepada tamadun Islam di Malaysia, iaitu pertama, masyarakat Malaysia ni mereka tidak memberi kesan kepada kesan yang negatif kepada tamadun Islam di Malaysia, iaitu yang pertama, masyarakat Malaysia yang tidak beragama Islam ni, mereka akan melihat serta menganggap agama Islam itu sebagai pengganas, kerana mereka lihat dalam berita dalam media yang terpapar seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, yang mengatakan bahawa Islam yang telah telah menjalankan pengeboman itu di Oslo. Jadi mereka melihat Islam ni sebagai satu agama yang sangat ganas dan menyakiti orang lain. Kedua, kegiatan mereka seperti Tabligh, Taliban, Mujahidan dan Ikhwanul Muslimin, mereka diharamkan dan disekat untuk terus berdakwah, Dan yang ketiga, kesan daripada penyebaran pengaruh barat ini juga mengakibatkan penyebaran agama Islam di Malaysia semakin hari semakin teruk, dan kebanyakan Malaysia terus melupakan tujuan asal manusia diciptakan, iaitu tujuan asal kita diciptakan adalah untuk menjadi khalifah Allah, untuk menyebarkan agama Islam. Tapi dengan adanya pengaruh barat ini, agama Islam semakin hari semakin dilupakan, semakin hari semakin dibenci, dan menyebabkan penyebaran di Malaysia, penyebaran Islam di Malaysia semakin tipis, semakin dialpa, semakin dilupakan, dan menyebabkan generasi-generasi akan datang mungkin tidak dapat didedahkan kepada Islam dan lebih terdedah kepada pengaruh-pengaruh barat. Jadi itu saja berkenaan dengan globalisasi media. Saya teruskan kepada pembentang seterusnya. Baiklah, seterusnya saya akan sambung dengan isu-isu yang berkaitan dengan aspek ekonomi. Okey, terlebih dahulu kita lihat definisi ekonomi. Okey, ekonomi ni ditakrifkan sebagai satu domain sosial yang menekankan amalan, wacana dan ungkapan bahan, serta ianya dikaitkan dengan pengeluaran, pengurusan sumber serta penggunaan. Okey, seterusnya, globalisasi ekonomi ni merupakan satu globalisasi di mana ianya mampu memberi kesan secara tidak langsung kepada globalisasi yang lain seperti politik, budaya dan juga sosial. Okey, hal ini kerana globalisasi ekonomi ni
adalah amat penting, yang paling penting di seluruh dunia. Maksudnya sebagai contoh, jika sesebuah negara itu ekonominya merosot, ekonominya merundum jatuh, jadi secara tidak langsung aspek-aspek lain seperti politik, budaya dan sosial juga turut terkesan dengan ekonomi tersebut. Jadi negara itu akan jatuh. Jadi sebab itulah ekonomi ni sangat penting daripada aspek-aspek yang lain. Okey, seterusnya, globalisasi ekonomi ni merupakan satu kod undang-undang ekonomi seragam yang diamalkan serta digunapakai oleh masyarakat seluruh dunia. Okey, maksudnya di sini, di dunia kita akan ada satu sistem dalam ekonomi di mana semua negara menggunakan sistem yang sama. Okey, baiklah, seterusnya, globalisasi ekonomi ni terjadi dalam 3 aspek utama. Okey, yang pertama perdagangan, yang kedua kewangan dan yang ketiga pelaburan. Okey, kalau kita lihat dari aspek perdagangan ni, dia macam contohnya negara kita ni kaya dengan biji timah ataupun negara lain kaya dengan emas. Jadi kita ni menjalankan ekonomi ni dengan mengeksport barang yang kita ada kepada negara luar yang memerlukan. Macam kita kaya dengan biji timah, jadi kita mengeksport biji timah tu ke negara luar. Jadi dari situlah ekonomi itu terjalin. Maksudnya kita memperoleh keuntungan dari situ. Okey, selain daripada mengeksport barang, kita boleh mengimport barang, saling mengimport dan mengeksport barang ke negara luar. Okey, aspek yang kedua iaitu kewangan. Kewangan ni maksudnya mata wang. Sekarang ni kita menggunakan konsep mata wang. Okey, macam kita lihat sekarang mata wang Amerika Syarikat lagi tinggi daripada kita. Maksudnya mata wang negara kita ni jatuh berbanding mata wang Amerika Syarikat. Okey, jadi dari situ kita boleh lihat bahawa ekonomi negara Eropah, negara barat lagi berpengaruh, lagi besar, lagi kuat daripada negara seperti Malaysia. Okey, yang aspek yang ketiga pula iaitu pelaburan. Pelaburan ni contohnya saham. Okey, macam negara kita pun ada juga saham, melabur saham dengan negara luar. Jadi dari situ terjalinnya ekonomi. Okey, seterusnya, globalisasi terjadi dalam ketiga-tiga aspek utama tadi yang saya sebut, iaitu pelaburan, perdagangan dan juga kewangan. Jadi aspek-aspek tadi terjadi kerana adanya dasar-dasar kerajaan yang mengawal ekonomi asing. Maksudnya ada kuasa besar yang mengawal ekonomi asing seluruh dunia. Okey, kesan daripada perkara ini, ekonomi tempatan ni terpaksa mengikut rentak ekonomi asing, lalu menyebabkan ekonomi tempatan ni terjejas ataupun terpinggir kerana mereka terpaksa mengikut ekonomi asing. Ekonomi tempatan ni terpaksa mengikut ekonomi yang besar. Jadi mereka akan terpinggirlah, jadi semakin longgar. Okey, ianya berlaku dengan mudah akibat daripada perubahan teknologi. Okey, contohnya seperti wang boleh dipindahkan, mata wang boleh diniagakan dan saham dapat dibeli dengan mudah. Okey, contoh yang kita dapat lihat pada situasi sekarang. Okey, di mana jika kita ingin bercuti di negara luar, bercuti ke negara luar, sudah pasti kita memerlukan mata wang yang digunakan di negara tersebut. Okey, contohnya di negara London. Okey, jadi kita perlu membeli mata wang di negara London untuk mendapatkan mata wang yang kita boleh gunakanlah di sana. Okey, jadi isu yang pertama dalam
ekonomi ni, iaitu dalam globalisasi ekonomi, pasaran saham diglobalkan dengan pelabur-pelabur asing boleh membawa wang keluar masuk dari sesebuah pasaran dengan kadar mata wang yang tidak tetap dan pasaran modal terbuka. Spekulasi mula muncul dan membawa kepada manipulasi mata wang dan saham. Okey, jadi ianya menyebabkan 3 buah institusi barat yang besar dan kuat perlu memainkan peranan mereka dengan memberikan bantuan. Okey, tiga institusi barat yang besar ni iaitu yang pertama Dana Kewangan Antarabangsa iaitu IMF. Yang kedua Bank Dunia. Yang ketiga Pertubuhan Perdagangan Sedunia ataupun WTO. Okey, 3 institusi yang besar ni perlu memainkan peranan untuk memberi bantuan kepada ekonomi tempatan yang terjejas, yang memerlukan. Sebab akibat daripada permasalahan tadi yang ekonomi tempatan perlu mengikut rentak ekonomi asing. Jadi ekonomi tempatan ni akan terpinggir, terjejas. Jadi tiga institusi ni perlu menolong mereka, perlu memberikan bantuan kepada mereka. Okey, menurut Shahrom T.M. Sulaiman pada tahun 2002, beliau berkata bahawa pemberian bantuan ekonomi kepada negara-negara yang bermasalah seperti Indonesia, Mexico dan Korea melalui Dana Kewangan Antarabangsa iaitu IMF. Dana Kewangan Antarabangsa ni antara salah satu institusi yang terbesar yang saya sebut tadi. Okey, tujuan mereka sebenarnya adalah percubaan Amerika Syarikat dalam meluaskan hegemoninya melalui liberasi pasaran. Jadi kat sini kita boleh lihat bahawa sebenarnya Amerika Syarikat ni ingin meluaskan pengaruh baratnya kepada negara-negara luar. Jadi mereka menggunakan alasan memberikan bantuan kepada negara-negara masalah untuk mendominasikan ekonomi. Macam tu. Jadi dengan ini mereka yang mengawal ekonomi-ekonomi tempatan seperti Indonesia, Mexico dan Korea. Okey, seterusnya isu yang kedua. Okey, Barat ni telah mengamalkan sistem yang berasaskan riba dan hutang dalam perniagaan mereka sejak zaman dahulu lagi. Okey, pengaruh ini telah tersebar ke seluruh dunia termasuk negara kita, termasuk Malaysia. Okey, dengan menggunakan sistem berhutang, perniagaan mereka lebih menguntungkan sehingga menyebabkan perniagaan lain semakin merosot. Kita tengok dekat contoh bank sekarang. Ada yang menggunakan konsep riba, ada yang menggunakan konsep faedah. Sebenarnya itu sama je dengan konsep riba. Okey, sebenarnya dalam Islam berhutang ni tujuan untuk membantu dan memudahkan golongan yang memerlukan. Tetapi kerana adanya pengaruh barat ni, konsep Islam tadi tu semakin terhapus. Maksudnya mereka menyalahgunakan konsep Islam yang sebenarnya. Okey, seterusnya kesan daripada isu-isu yang telah saya sebutkan tadi, kesan kepada negara kita. Sistem pentadbiran ekonomi di Malaysia turut bergantung kepada bantuan daripada negara-negara barat yang maju seperti Amerika Syarikat dan sebagainya. Maksudnya kat sini, seperti yang saya sebutkan tadi, jika ekonomi barat jatuh, maka ekonomi negara-negara luar yang lain turut terkesan ataupun turut terjejas. Jadi dengan ini negara kita terpaksa bergantung bantuan dengan negara-negara luar. Sedangkan di Malaysia juga terdapat pusat-pusat bantuan Islamik seperti Pusat Pemberian Zakat Selangor, Pusat Pemberian Zakat Perak dan sebagainya. Okey, yang kedua, amalan berhutang dan riba semakin berleluasa di Malaysia. Contohnya dengan wujudnya golongan-golongan ahlong yang mengambil kesempatan ke atas golongan-golongan yang memerlukan. Mereka golongan ahlong ni mengambil kesempatan
memberi pinjaman kepada golongan yang memerlukan, tetapi mereka mengenakan faedah yang tinggi. Jadi itu juga dikenali sebagai riba dan ianya haram di sisi Islam. Tetapi amalan-amalan ini kelihatan sudah terbiasa di negara kita sehingga terusnya bidang politik pula. Okey, isu yang pertama dalam bidang politik, kini kemerdekaan sesebuah negara tidak mempunyai makna yang besar selain daripada pemerintahan tersebut diserahkan kepada masyarakat sepenuhnya. Okey, namun sehingga ke hari ini politik antarabangsa telah pun didominasi sepenuhnya oleh beberapa buah negara besar, terutamanya negara barat seperti negara Amerika Syarikat. Okey, contoh yang terdekat yang berlaku baru-baru ini di negara Iraq, di mana Amerika Syarikat telah mendominasi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu PBB. Okey, dalam isu tersebut, Amerika Syarikat telah bekerjasama dengan negara-negara lain seperti Rusia, United Kingdom serta Perancis untuk mencampur tangan dalam urusan politik dalaman di Iraq. Okey, hal ini kerana kedudukan Amerika Syarikat ni merupakan sebuah kuasa besar dunia yang tidak boleh ditandingi oleh kerana kekuatan ketenteraannya. Maksudnya Amerika Syarikat ni mempunyai kelebihan dari segi ketenteraan. Sebab tu Amerika Syarikat mempunyai kuasa yang besar di dunia. Okey, jadi semenjak berakhirnya Perang Dingin dan dengan kejatuhan Soviet Union, Amerika Syarikat telah pun muncul sebagai satu-satunya kuasa besar yang tidak boleh ditandingi di dunia. Okey, jadi dalam isu ini sepatutnya Amerika Syarikat tidak perlu mencampur tangan dalam urusan politik negara lain. Hal ini kerana ianya mampu memberi kesan ataupun mampu menjejaskan keamanan di negara Iraq tu sendiri. Kerana ia menunjukkan bahawa Iraq tu tidak dapat ia perlu dikawal oleh negara luar yang lain. Okey, seterusnya isu yang kedua. Okey, isu yang kedua di mana sistem demokrasi telah diperkenankan oleh negara barat ke dalam Malaysia sejak zaman dahulu lagi. Okey, jika kita lihat pada asalnya, Malaysia ni dahulu mengamalkan sistem feudal di mana raja merupakan pemimpin yang mutlak, yang berkuasa mutlak. Maknanya semua keputusan berada di bawah kuasa raja ataupun sultan tersebut. Tetapi sejak pengaruh barat tu disebarluaskan, jadi mereka menukarkan sistem feudal tu kepada sistem demokrasi, di mana sistem demokrasi ni merupakan semua keputusan atau kedaulatan negara itu perlu dibuat atau dipilih dengan menggunakan suara majoriti rakyat itu sendiri, suara rakyat di negara itu sendiri. Okey, jadi pengaruh barat telah menjadikan negara kita Malaysia menggunakan sistem demokrasi sehingga ke hari ini. Baiklah, berdasarkan isu-isu yang saya telah sebutkan tadi dalam bidang politik, kesan kepada negara kita ialah Malaysia juga dapat merasai keharmonian dan keamanan negara kerana Malaysia merupakan salah satu negara yang terlibat dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu PBB. Jadi dengan adanya Malaysia dalam PBB, Malaysia dapat berbincang atau bekerjasama dengan negara-negara lain yang turut terlibat dalam PBB untuk menyelesaikan bagaimana untuk menjaga keharmonian negara. Okey, yang kedua, kuasa raja atau sultan telah dihadkan atau terbatas kerana kita menggunakan sistem demokrasi. Tetapi dengan adanya sistem demokrasi tersebut, rakyat di Malaysia ni boleh menyuarakan sendiri keputusan atau kedaulatan negara
dengan mengadakan pilihan raya umum. Jadi dengan adanya pilihan raya umum ni, rakyat Malaysia ni boleh memilih pemimpin yang mereka rasa sesuai untuk menjadi pemimpin di negara kita. Kerana ada sesetengah negara calon pemimpin mereka ada yang tidak sesuai, ada yang tidak adil, tidak beramanah dan sebagainya. Jadi kita ni sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah memilih pemimpin yang adil, amanah dan mampu menjaga keamanan negara. Jadi dengan adanya pilihan raya ini, kita dapat membanteras masalah-masalah seperti pemimpin yang tidak adil dan sebagainya. Okey, seperti yang kita lihat, ada keratan akhbar di mana di sini telah dinyatakan bahawa Malaysia ni terus memperkukuh sokongan terhadap PBB. Maksudnya sehingga kini Malaysia terus menyokong PBB. Kerana dengan adanya PBB ni, Malaysia dan negara-negara lain boleh bekerjasama dan menjalinkan kerjasama untuk mencari penyelesaian ke atas masalah-masalah yang dihadapi pada masa kini. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung isu-isu kontemporari tamadun Islam dan Barat dalam kategori sosial. Jika kita tengok pada slide, dalam kategori sosial ni lebih terkenal dengan pengeksportan budaya. Pengeksportan budaya ini berlaku pertukaran dan penyertaan simbol yang mencerminkan kehidupan manusia dari segi gaya hidup, kepercayaan, cita rasa dan lain-lain dari barat ke dunia luar. Jika kita tengok dari segi gaya hidup, jika kita lihat di barat lebih terkenal dengan gaya hidup seperti black metal, iaitu gaya pemakaian yang ala-ala gangster, ala-ala pengganas, begitu. Dan seterusnya cabaran globalisasi dari segi aspek sosial budaya, iaitu golongan muda merupakan sebahagian yang besar yang sering terheret dalam globalisasi sosial budaya, kerana golongan muda ni lebih senang untuk terpengaruh dengan budaya-budaya luar. Sasaran utama globalisasi golongan belia ni antaranya daripada syarikat multinasional dan syarikat transnasional. Apa itu syarikat multinasional dan transnasional? Syarikat multinasional dan transnasional ni merupakan satu syarikat induk yang berada di luar, yang dikembangkan dari luar negara dan dikembangkan ke seluruh negara. Maksudnya sebagai contoh, transnasional ada satu syarikat induk di luar negara dan mempunyai cawangan-cawangan kecil di seluruh negara yang menyebabkan syarikat tersebut lebih berkembang di seluruh negara. Yang seterusnya, kegairahan dalam gaya hidup ala barat membuatkan anak-anak muda tidak merasa bersalah dengan peniruan hidup budaya barat. Dalam Malaysia mempunyai gaya hidup kita masing-masing, disebabkan di Malaysia mempunyai warga Islam yang luas. Jadi bila anak-anak muda melihat gaya hidup di barat lebih bebas dan lebih terbuka, jadi mereka lebih berpengaruh untuk mengikut budaya-budaya tersebut dan jadikan sebagai gaya hidup mereka di Malaysia. Baiklah, seterusnya kita akan teruskan kepada budaya makanan. Seperti yang kita semua tahu, budaya makanan ini lebih berkembang lebih pesat di Malaysia kerana agensi-agensi syarikat makanan di barat telah membawa agensi-agensi kecil untuk masuk ke dalam Malaysia dan mengembangkan syarikat tersebut dengan lebih pesat. Sebagai contoh, makanan barat yang telah berkembang pesat di Malaysia ialah seperti McDonald, KFC, Pizza Hut dan sebagainya. Jadi oleh disebabkan itu, fenomena ini telah semakin diterima oleh masyarakat. Ianya membuatkan makanan-makanan barat ini telah menjadi kebiasaan kepada masyarakat di Malaysia. Oleh sebab makanan barat ini telah diterima oleh masyarakat Malaysia,
makanan tradisi dalam Malaysia telah semakin dilupakan daripada golongan-golongan muda. Sebagai contoh, jika kita lihat makanan western, makanan barat ni lebih dikenali untuk makan menggunakan sudu, garfu, chopstick, pisau dan sebagainya. Jika kita tahu budaya Malaysia, budaya orang Melayu dan Islam, kita lebih gemar untuk makan menggunakan tangan, mengikut sunnah Rasulullah dan sebagainya. Jadi disebabkan pengaruh budaya barat ni, masyarakat di Malaysia lebih gemar untuk mengikut gaya hidup orang-orang barat seperti makan menggunakan chopstick, pisau, sudu dan garfu. Seperti yang kita semua tahu, budaya orang Malaysia, lebih-lebih lagi orang-orang Islam, sering mengamalkan budaya makan bersama keluarga, bersama saudara mara. Jadi apabila masyarakat Malaysia lebih gemar mengikut gaya hidup barat, budaya kita untuk makan bersama dengan keluarga ni semakin dilupakan dalam masyarakat pada zaman kini. Mereka lebih gemar untuk mengikut gaya-gaya barat, seperti makan di restoran, makan makanan yang mewah dan sebagainya. Baiklah, seterusnya ialah budaya fashion. Seperti kita tahu, anak-anak muda ni semakin gairah mengikut segala jenis perubahan fashion yang berlaku di barat, lebih-lebih lagi pada abad yang ke-21 ini, dengan pelbagai jenis trend-trend baru daripada barat dan berkembang di Malaysia, yang menyebabkan anak-anak muda di Malaysia ini lebih gemar untuk mengikut budaya-budaya di barat. Disebabkan isu fashion di barat lebih berkembang di dalam negara Malaysia, yang menjadi kesan masalah kepada tamadun di Malaysia ialah fashion-fashion di luar negara, di barat, secara terang-terangan melanggar hukum dalam syariat Islam, iaitu tidak menutup aurat. Jika kita dapat lihat, budaya barat lebih gemar memakai mengenakan fashion yang menunjukkan aurat-aurat sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi apabila di Malaysia kita lebih ramai penduduk Muslim, dan syarat dalam syariat Islam ialah menutup aurat. Jadi anak-anak muda pada zaman kini merasakan mereka juga ingin mengikut budaya barat yang terlalu bebas dengan segala jenis fashion. Jadi mereka juga terpengaruh dengan fashion dari budaya barat tersebut. Apabila berkaitan dengan fashion, bukan sahaja dari segi pakaian, malah alat solek, minyak wangi, kasut dan sebagainya juga merupakan salah satu fashion yang diperkenalkan daripada barat dan dikembangkan di Malaysia. Sebagai contoh, alat solek, jenama-jenama yang terkenal daripada barat ialah seperti Maybelline. Fashion mengenai alat-alat solek ini juga mempunyai kesan kepada tamadun Malaysia, iaitu alat-alat solek yang dibuat daripada negara barat yang dibawa masuk ke negara Malaysia amatlah diragui pembuatannya, iaitu terdapat seperti alat solek yang mempunyai bahan-bahan yang terlarang untuk kulit muka dan sebagainya. Dan selain itu, seperti minyak wangi yang terdapat juga diperbuat daripada alkohol yang terkandung dalam minyak wangi tersebut. Jadi apabila minyak wangi tersebut dibawa ke negara Malaysia, apabila anak-anak muda di Malaysia ini dah terpengaruh dengan budaya, dengan barat, dengan jenama barat tersebut, mereka menggunakannya tanpa memikir apa bahan-bahan yang terkandung dalam barang tersebut. Sebagai contoh, minyak wangi yang mengandungi alkohol, mereka menggunakannya atas dasar ingin mengikut trend yang terkini, ingin mengikut budaya-budaya barat yang terkini. Seperti yang kita tahu, agama Islam amat mementingkan tentang menutup aurat. Menutup aurat ni merupakan satu perkara yang wajib kepada umat-umat Islam, tidak kira lelaki atau perempuan. Jadi apabila anak-anak muda ini terlalu terpengaruh dengan budaya barat, budaya fashion dari barat, jadi mereka tidak kisah dengan syariat yang syariat daripada agama Islam, iaitu dengan menutup aurat. Mereka hanya terpengaruh dengan budaya barat
atas dasar mereka ingin bebas mengikut budaya-budaya barat, kerana mereka merasakan agama Islam, syarat agama Islam untuk menutup aurat itu merupakan satu perkara yang tidak bebas bagi mereka. Apabila mereka melihat pengaruh barat yang mengenakan pakaian yang terbuka, yang tidak menutup aurat, mereka merasakan bahawa negara barat itu lebih bebas dan mereka ingin mengikut budaya-budaya di barat. Disebabkan hal itu, terdapat banyak kes seperti kes zina, kes rogol, disebabkan pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat itu. Baiklah, seterusnya ialah budaya hidup di barat. Seperti yang kita tahu, di barat, sosial di barat ini merupakan satu perkara yang bebas, yang teramat bebas, tidak kira antara lelaki atau perempuan. Jadi disebabkan itu, gaya hidup barat ini mereka lebih banyak mengamalkan hubungan seks yang bebas tanpa ikatan perkahwinan, dan hubungan seks rambang ini turut melibatkan hubungan sesama jenis ataupun sesama lelaki dan perempuan yang dapat mempengaruhi anak-anak muda di Malaysia. Sebagai contoh, mereka melihat dalam internet, dalam drama, dalam rancangan-rancangan televisyen yang menunjukkan sosial-sosial yang berlaku di barat dari segi gaya hidup sesama jenis, disebabkan oleh terpengaruh dengan budaya barat. Kes-kes seperti seks rambang ini telah memberi keburukan kepada Malaysia, iaitu terjadinya kes-kes pembuangan bayi, kes-kes bunuh diri dan sebagainya. Disebabkan mereka terlalu mengikut dengan budaya barat ni, anak-anak muda di Malaysia terlalu terpengaruh dan mereka juga ingin mengikut budaya-budaya tersebut untuk menjadi bebas seperti di barat. Selain daripada budaya seks bebas ini, seperti yang kita tahu, dalam agama Islam amat diharamkan jika umat Islam menyambut perayaan Halloween dan hari Christmas dan yang lain-lain. Jadi apabila rakyat Malaysia melihat perayaan tersebut di media sosial dan sebagainya daripada barat, mereka juga ingin terpengaruh mengikut perayaan-perayaan tersebut, dan mereka juga turut menyambut hari-hari perayaan tersebut seperti Halloween, Christmas di negara Malaysia, walaupun mereka tahu agama Islam amat mengharamkan perayaan-perayaan tersebut di Malaysia. Hal ini dapat menyebabkan anak-anak muda di Malaysia ini lebih jauh daripada agama Islam dan ingin mengikut kebebasan sendiri, mengikut budaya-budaya barat di luar sana. Baiklah, seterusnya ialah budaya muzik dan hiburan. Seperti yang kita tahu, muzik dan hiburan ini merupakan satu perkara yang paling popular di kalangan anak-anak muda pada zaman sekarang, tak kiralah di dalam Malaysia ataupun di luar-luar negara. Antara isu yang berlaku di barat, mereka terdapat banyak syarikat yang mengeluarkan lagu-lagu baru. Jika kita lihat lagu-lagu yang dikeluarkan daripada negara barat ini mempunyai lirik-lirik yang berunsurkan lucah, berunsurkan jenayah, berunsurkan perkara-perkara yang negatif yang akan menyebabkan anak-anak muda di Malaysia terpengaruh. Jadi disebabkan itu terdapat juga kes-kes seperti bunuh diri, kes-kes seperti depression ataupun suka menyendiri, disebabkan oleh lirik-lirik yang mereka dengar daripada lagu tersebut. Jadi disebabkan oleh hiburan dan muzik yang dikeluarkan oleh budaya barat ni, dapat melalaikan anak-anak muda di Malaysia kita, lebih-lebih lagi daripada yang beragama Islam. Baiklah, seterusnya saya akan teruskan kepada hak asasi manusia. Baiklah, hak asasi manusia di Amerika Syarikat terdapat 3 hak, iaitu hak yang pertama ialah hak kehidupan, iaitu setiap manusia berhak untuk hidup dan hak ini tidak boleh diambil daripada individu tersebut. Hak yang kedua
iaitu hak kebebasan, iaitu setiap manusia bebas untuk melakukan apa sahaja asalkan tidak menghalang hak asasi orang lain. Hak yang ketiga ialah mengejar kebahagiaan, sebagai contoh kebebasan rakyat dalam mengumpul harta. Baiklah, untuk hak yang pertama iaitu hak kehidupan masyarakat. Antara isu yang berlaku yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat ini ialah antaranya isu Palestin diserang Yahudi, iaitu Amerika Syarikat iaitu Barat ini menjadi batu api dengan memonopolikan seluruh dunia dengan menyatakan bahawa agama Islam ini merupakan satu agama yang kejam dan merupakan agama yang mempunyai pengganas. Jadi sebagai contoh isu yang berlaku, negara Palestin ini dituduh untuk menyerang Israel tanpa bukti dan menyebabkan orang Islam ditangkap dengan sewenang-wenangnya tanpa sebarang bicara, manakala pihak media daripada Barat pula telah mengipaskan api kebencian terhadap orang Islam ke seluruh dunia. Jadi disebabkan isu yang berlaku tersebut telah memberi beberapa kesan terhadap tamadun di Malaysia. Antaranya, undang-undang di Malaysia ini tidak dipandang serius oleh masyarakat setempat. Sebagai contoh, jika kita lihat kes daripada Zul Farhan yang telah ditekap 99 seterika oleh pembuli, telah mendapat hukuman yang pembuli tersebut telah mendapat hukuman yang biasa daripada mahkamah akibat tidak mempunyai akibat keluarga Zul Farhan tersebut tidak mempunyai pembelaan yang kuat. Jadi oleh itu undang-undang di Malaysia ini dianggap tidak dipandang serius oleh masyarakat setempat. Seterusnya, hukuman yang dilakukan oleh undang-undang Malaysia ini dapat mengundang ketenteraman masyarakat seperti menjadi pergaduhan dan berpecah belah. Sebagai contoh, jika kita lihat daripada poin yang pertama, iaitu undang-undang Malaysia tidak dipandang serius. Jadi apabila hukuman yang dijatuhkan itu hukuman yang tidak setimpal dengan jenayah yang dilakukan, jadi kes-kes jenayah tersebut dapat berulang lagi di masa akan datang, kerana mereka menganggap undang-undang di Malaysia ini tidak terlalu serius apabila dibicarakan di mahkamah nanti. Seterusnya kita beralih kepada kebebasan hak asasi kebebasan masyarakat, iaitu jika kita dapat tahu isu yang terkenal dalam kalangan di Barat ialah isu LGBT. LGBT ini merupakan isu yang terlalu bebas di negara Barat seperti Amerika Syarikat, kerana negara tersebut menyokong 100% warga-warga LGBT ini di negara tersebut. Isu LGBT ini terlalu bebas di Amerika asalkan warga-warga LGBT ini tidak mengganggu hak asasi manusia dan mengambil hak orang lain. Apa itu LGBT? LGBT seperti lesbian, gay, bisexual dan transgender. Transgender ini merupakan satu jantina berubah kepada jantina yang lain. Kesan yang berlaku daripada isu LGBT tersebut, kesan yang berlaku kepada tamadun Malaysia ialah rakyat Malaysia ini mengambil kesempatan untuk mendapatkan kebebasan yang sama seperti di Barat. Sebagai contoh, dengan menjadi transgender seperti pondan, tomboy dan sebagainya. Jika kita lihat sebagai contoh, terdapat seorang influencer daripada Malaysia yang terkenal telah menjadi transgender, dan sekarang dia telah berpindah ke Amerika Syarikat kerana di Malaysia kita tahu di Malaysia amat menghalang warga-warga LGBT di Malaysia. Jadi apabila influencer tersebut menginginkan kebebasan untuk dirinya sendiri, dia sanggup berpindah ke Amerika Syarikat untuk mendapat kebebasan sebagai seorang LGBT. Kita tahu bahawa LGBT ini merupakan sesuatu yang haram di sisi agama kerana ianya menukar anggota badan menjadi benda lain. Sebagai contoh, kita menukarkan jantina daripada lelaki menjadi perempuan. Jadi ianya merupakan sesuatu yang haram di sisi agama. Jadi apabila influencer tersebut melakukan sedemikian tetapi tidak mendapat apa-apa tindakan yang tegas daripada pihak Malaysia, masyarakat di Malaysia ini menganggap
budaya LGBT ini sesuatu yang biasa. Jadi pada zaman sekarang di masyarakat Malaysia telah mula menormalkan budaya LGBT ini di Malaysia. Jika kita lihat di negeri-negeri seperti Kuala Lumpur dan sebagainya yang mempunyai budaya-budaya yang lebih kepada barat, kita dapat lihat di negeri-negeri tersebut mempunyai ramai transgender walaupun di tepi-tepi jalan. Jadi mereka telah menormalkan perkara tersebut kerana tiada apa-apa tindakan daripada pihak yang berkuasa. Hal ini juga menyebabkan agama Islam ini diketepikan oleh masyarakat Islam sendiri. Mereka juga berumpama memusuhi Islam itu sendiri akibat mereka tidak mengikut syariat yang ditentukan dalam Islam. Baiklah, yang terakhir ialah hak yang ketiga, iaitu hak mengejar kebahagiaan. Isu yang berlaku di barat mengenai hak mengejar kebahagiaan ini ialah seperti isu cukai di Amerika Syarikat, iaitu kerajaan di Amerika Syarikat ini mengutip cukai daripada seluruh masyarakat di Amerika Syarikat. Iaitu cukai ini juga, cukai yang dikutip oleh kerajaan Amerika itu dapat meningkatkan lagi ekonomi di negara barat. Disebabkan oleh ekonomi di negara barat ini lebih berkembang pesat di sana. Jadi warga Malaysia ini melihat kerajaan di Malaysia ini melihat mereka juga terpengaruh dengan strategi daripada Amerika Syarikat tersebut. Jadi mereka juga melakukan perkara yang sama seperti mengutip cukai daripada seluruh rakyat Malaysia. Apabila mereka mengutip cukai daripada rakyat Malaysia, mereka memikirkan bahawa ekonomi Malaysia akan meningkat sama seperti negara-negara di barat. Sedangkan di Malaysia ini kita tahu terdapat segelintir masyarakat yang tidak mampu untuk membayar cukai yang ditentukan oleh kerajaan Malaysia, kerana kerajaan Malaysia ini menentukan cukai tanpa sebarang persetujuan daripada seluruh masyarakat. Mereka hanya mementingkan diri sendiri dengan mengutip cukai supaya ekonomi di Malaysia ni meningkat. Sedangkan mereka tidak tahu dengan mengutip cukai daripada rakyat yang tidak berkemampuan ini dapat menjatuhkan lagi ekonomi di negara Malaysia. Sebagai contoh, cukai yang wujud di Malaysia yang agak mengganggu ekonomi di Malaysia ini seperti cukai jualan dan perkhidmatan, iaitu SST. Apabila tiada SST ni, kemungkinan ekonomi di Malaysia akan lebih stabil dan rakyat Malaysia juga mudah untuk membeli barang-barang keperluan dan sebagainya. Baiklah, terima kasih kepada pembentang kedua Solihah dan juga pembentang ketiga Nur Alia Najwa. Saya rumusan mengenai pembentangan kami. Kita dapat lihat bahawa kebangkitan tamadun barat ini selepas kejatuhan kerajaan Islam telah berjaya membuka peluang kepada dasar penguasaan barat terhadap negara-negara lain, terutamanya negara Islam. Dan kita juga dapat lihat bahawa kemajuan yang diperolehi oleh barat ini sendiri dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan juga media serta dalam bidang ketenteraan menjadikan mereka membuka peluang yang lebih cerah kepada mereka dan menjadikan mereka lebih berleluasa dan mampu mempengaruhi negara-negara lain untuk membenci negara Islam ini ataupun menghancurkan negara Islam itu sendiri. Dan kita dapat lihat juga bahawa hegemoni barat dan globalisasi ini membawa banyak sangat keburukan berbanding kebaikan kepada tamadun Islam. Dan kita dapat hampir semua pengaruh yang dibawa oleh barat digunakan oleh masyarakat terkini. Oleh itu, untuk mengelakkan dari dipengaruhi oleh barat ini, umat Islam ataupun rakyat Malaysia sendiri harus bersama-sama berganding bahu untuk mempertahankan negara ini daripada dipengaruhi. Jadi sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.